hukum log. Siapa ingat hukum log yang pertama, kedua? Hukum hasil darab dan hukum hasil bahagi. Okey, dia ada hukum apa? Saya tulis ni. Cikgu punya share screen. Hilang lagi. Oh. Something wrong hari ni. Tak banyak juga. Mungkin kena restart router lain kali. Lama sudah tak restart. Router kat rumah kalau dah lama-lama, kita restart sekali dua dalam sebulan. Dia pun macam komputer juga. Kalau lama-lama dia punya memori, dia ada memori juga, dia ada RAM juga. RAM dia akan penuh. Okey, hukum darat. Hukum. Saya sebut hukum, tulis tak? Tulis hasil. Dengan hukum bahagi. Okey, siapa boleh bagi tahu macam mana rupanya? Ingat kembali. Cikgu pilih Daryl lah. Daryl cuba. Ingat kembali. Daryl ingat? Tak, cikgu. Okay. Kalau tak ingat, Daryl tolong cikgu pilih seorang. Nanti dia tolong kamu ingat. Daryl pilih siapa? Tak tahu juga, cikgu. Tak tahu juga. Cikgu bagi kamu pilih. Husna, okey, atau apa lagi? Anik, Evanson, 3 orang, you pilih seorang. Daryl, pilih siapa? Kalau Eva nak ke? Eva. Eva? Dia cakap ada 3 Betul. pilihan. Husna, Anik atau siapa tadi? Eva. Betul. Ya. Jadi you pilih Eva. Okey. Boleh. Pilihan tepat sekali. Silakan Eva. Ulang soalan cikgu tadi. Soalan cikgu. Apakah hukum darat? Macam mana rupa hukum darat dalam hukum logaritma? Rupanya macam mana? Okey, kamu sambung. LOG, log. Eva, kamu tengah cari buku ke apa? Ya, sekejap cikgu. Okey, cari. Cikgu tak nampak apa kamu orang buat kat seberang sana. Walaupun semua di pintu, tapi cikgu tak nampak. Ya. Sudah jumpa? Cikgu tambah lagi A di bawah untuk kamu. Jumpa sudah, Eva?
log A, Okay. log A N Log AN, tambah log AN tambah, okey. Maksudnya A yang kecil, N yang besar, tambah log AX AX. Macam ni kan? sama dengan Sama dengan log A NX. NX. Okey. Ya, betul. Inilah yang dikatakan hukum darab di bawah logaritma. Okey. Jadi Eva, di manakah bahagian dia ambil nama tu? So, hukum darab. Darab itu dia ambil dari mana? Kenapa namanya hukum darab? Darab itu ambil dari mana? Darab ambil dari Tak apa, coba Di mana kamu nampak hasil darab? N dan X. Betul. Sini kan? Sini dia berlaku pendarapan. Ya, N darab dengan X. Di mana logaritma N darab X akan ditukar jadi log N tambah log X. Ini hukum dia. Dan nama hukum ini adalah hukum darab. Okey. Siapa ni? Daryl okey? Boleh cikgu. Okey, jadi ingat Eva sudah tolong kamu ni. Okey, sekarang cikgu nak tanya pula soalan yang kedua. Thank you Eva, thank you. Yes, Shemeka datang. Yes, thank you Shemeka. Cikgu belum ambil kehadiran ni, saya lupa tu. Bila dah habis ajar, cikgu akan lupa aja. Lupa ambil kehadiran. Apalah, nanti ada nanti buat quiz. Kamu orang buat quiz, cikgu ambil ya. Okey. Okey, hukum bahagi. Cikgu nak soran juga. Coba hukum bahagi. Agaknya siapa cikgu nak panggil ni? Olivia. Ya, cikgu. Ya, sila senaraikan hukum bahagi macam mana rupanya. Log N tolak dengan log X sama dengan log bahagi dengan N X bagi dengan X. N bagi dengan X. N bagi dengan X. Ya. Okay, ini cara untuk log hukum log yang bahagi. Di mana nama bahagi ini dia ambil daripada yang belakang ini. Okey, jadi belakang ini dia ada bahagi, jadi dia tukar jadi tolak. Log hasil bahagi tukar jadi log tolak log. Okey, Tapi kedua-dua bila saya dengar cara anda sebut, bolehlah cikgu terima, tapi cara yang sebutannya sebenarnya adalah, contohnya yang tepang ini, ini kita disebut sebagai log N asas A. Dia bukan ikut urutan. Cara dia baca dia ikut, ada caranya. Log N asas A. Log N to the best of A. Kalau BI lah. Best itu dia sebut kemudian. Okay, thank you. Jadi yang terakhir cikgu nak minta hukum yang terakhir. Hukum apa tu? Apakah nama hukum terakhir ni? Siapa ingat ni? Cikgu tak ingat ni. Hukum kuasa. Hukum kuasa. Siapa yang sebut tu? Saya. Aiman. Okey. Jadi hukum kuasa dari Aiman. Alang-alang Aiman bagi tahu hukum kuasa. Apakah rupanya? Aiman tengah makan kan?
Tak. Cikgu macam dengar bunyi pinggan. Eh. Tak adalah cakap je. Ya, apa hukum dia? Macam mana rupanya? Log AXN Log XN. XN. You see ya, kalau saya berdasarkan cara kamu baca, dia macam ni tau. Log X N. Macam ni kah? Tak. Okey, bukan. Sekali lagi. Log X asas A kuasa Log X N. asas A kuasa A N kuasa N. kuasa N. N tu dekat atas X. Kata X. Jadi macam mana cara baca urutan yang betul? Log X. Log X kuasa 2 asas A. Kuasa 2 kuasa N. Kuasa N. Asas A. Ya. Ini baru urutan yang betul. Boleh jadi semua orang kena ingat cara nak sebut. Okey, lepas tu dia tukar jadi apa? Jadi N log X asas A. Cantik. Okey, ujian lisan lulus. Sebutan baca betul sudah. Suku kata bahasa matematik lulus. Ya. Jadi ini adalah hukum yang ketiga, okey? Jadi hukum ini sudah kita buat banyak latihan, latihan 10, latihan 11, okey? Jadi macam mana nak gunakan hukum ini dalam soalan-soalan yang berupa bentuk macam contoh 28 juga, Okay. Sekarang kita bincangkan macam mana contoh 28 ini menggunakan hukum ini. Okey. Jadi ikut soalan 28 ini dia katakan diberi, cikgu tuliskannya terbalik sikit, diberi log 2 asas B sama dengan P. Ini yang diberi, cikgu tambahkan perkataan diberi. Lepas tu diberi juga maklumat kedua log 3 asas B sama dengan Q. Dan terakhir log 5 asas B sama dengan R. Dia bagi kita 3 hasil log iaitu PQR. Lepas tu apa yang dia nak dikatakan tuliskan yang berikut dalam sebutan PQR ataupun R ataupun dan R. Jadi soalan A di sini dia katakan okey, log 6 dia sama apa? Log 6 pertama kita tengok asasnya dulu. Saya salah. Kita tengok asasnya di sini. Kenapa jadi hitam? Tak apalah, tutup ajalah. Asasnya adalah B. Bila B maksudnya dia sama dengan maklumat di atas, dia sama dengan maklumat yang diberikan. Asas itu sama. Tapi yang jadi lainnya adalah nombor. Nombor yang dia bagi adalah 6. Di mana kalau kamu tengok di atas, dia tidak ada nombor 6. Di atas tak ada 6. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita perlu tukarkan 6 ini. Asas jangan tukar sebab asas sudah sama. Yang kita perlu tukar adalah 6. Dan 6 ini dia ada 1 darab 6, 2 darab 3, dia ada 2 pilihan. Jadi kita pilih yang mana? Kita kena pilih 2 darab 3. Kenapa pilih 2, 3? Sebab dalam maklumat ada nombor 2 di 3. Okey. Jadi bila dia tukar, daripada 6 tukar sudah jadi hasil darab. Sekarang gunakanlah hukum hasil darab. Jadi hukum hasil darab bagi tahu kita, darab boleh tukar jadi tambah, hasil tambah 2 log. Log depan tambah log belakang. Bila ada pecah kepada 2 log, log 2 tambah log 3,
Dan kita sekarang bolehlah bandingkan. Log 2 asas B sama seperti maklumat pertama. Jadi dia boleh tukar ganti dengan P. Ya. Manakala yang kedua ni, log 3 asas B, dia sama dengan maklumat kedua. Jadi dia boleh gunakan tanda Q sebagai jawapannya. Okey. Ya. Jadi dengan ini kita sudah berjaya menuliskan log tunggal ni, log 6 ini dengan asas P menjadi sebutan P, Q atau dan R. Kita sudah menjawab kehendak soalan. Soalan suruh kamu tukarkan, tuliskan yang berikut dalam sebutan PQR. Maksudnya tukarkan log kepada sebutan PQR. Okey, ya settle. Jadi kalau soalan bagi 6, mungkin senang lah kan? Dia taklah susah sangat. Kalau sekarang soalan dia bagi B, soalan B. B adalah nombor besar sikit. Asasnya masih B, nombornya 45. 45 macam mana nak buat? Otak kita kena fikirlah dengan 3, 5, 6. Okey. Jadi biasanya hasil darab dulu kita fikirlah. 45 tu darab macam ni. Okey, apa lagi? 3 darab 15. Pun boleh. Apa lagi? 4 darab 5 darab 9. Okey, dah semua sifir kamu buat, kamu tak nampak. Kamu tak nampak pasangan di sini. Okey, di mana nombor yang ada dalam sifir darab tu semuanya berada dalam pilihan nombor yang kita nak, iaitu 2, 3, 5. Contohnya kalau kamu pilih yang ketiga, kamu hanya nampak 5. 5 kamu nampak, tapi 9 tak ada. Kalau kamu pilih yang kedua, kamu nampak 3 saja. 15 tidak ada. Okay? Dan kalau pilih yang pertama, lagilah teruk. Kenapa? Dia semua tak ada. Dia ada dalam nombor 2, 3, 5. Jadi bila tak ada, kita kena pilih. Kita kena pilih antara 2 dengan 3. Mana satu lebih senang? Mana satu lebih mempunyai kemungkinan yang lebih tinggi? Jadi akhir kita pilih 5 darab 9. Kenapa pilih 5 darab 9? 5 tiada masalah, dia sudah muncul. 9 itu dia masih boleh ditukar. Tukar jadi 3 kuasa 2. 3 kuasa itu 9. Ya, jadi di sini menguji pemfaktoran ataupun dalam kata lain menguji hasil darab. Okay. So sifir darab bila dah selesai, kita pecahkannya. Okay, kita pecahkan 3 kuasa 2. Okay. Lepas itu di sini ada muncul kuasa. Bila muncul kuasa, hukum logaritma kata apa yang ketiga? Dia katakan menurut hukum kuasa, kita boleh turunkannya. Boleh turunkan indeksnya ke depan. Ya, jadi turun depan jadi 2 darab log 3B. Okay, bila dah turun, kenapa nak turun? Kalau kamu tak turun, kamu tak nampak, kamu tak akan tercari maklumat manakah yang ada kuasa 2 di atas ni. Di atas sini ada log 3, ada log 2, tapi tidak ada log 3 kuasa 2. Kita tengok, ada log 3 tapi tidak ada kuasa 2. Jadi kalau tak ada kuasa 2, saya tak boleh pakai. Kita tak boleh pakai log 3 asas B. Melainkan kamu turunkan 2-nya ke depan, asingkannya dengan menggunakan hukum kuasa, barulah kamu nampak 2 benda ini sebiji seperti dalam maklumat. So maklumat yang digunakan pakai sekarang hanya log 3
dengan log 5. Okey. Jadi log 5 sama apa? Log 5 ikut atas sama dengan R. Lepas tu ada 2 tinggal di depan. Log 3 sama apa? Log 3 sama dengan Q. Okey. Jadi log 45 berjaya ditukarkan dalam bentuk, dalam sebutan R dan Q. Iaitu R tambah 2Q. Boleh? Ini cara dia gunakan hukum untuk membantu kamu menukarkan soalan kepada jawapannya yang langsung tak ada log. Log telah digantikan dengan sebutan lain. Okey, setakat ini okey? Okey. Boleh. Boleh, Eva, boleh Eva? Boleh cikgu. Thank you. Okay, siapa dari? Daria okey? Ya, okey cikgu. Okay, jadi kita pergi ke soalan ketiga. Okay. Soalan ketiga, dia adalah log hasil nombor perpuluhan. Dan perpuluhan ini adalah nombor perpuluhan yang berulang. Kalau berulang, dia adalah nombor apa? Nombor nisbah ke tidak? No, Ashira. Ini nombor berulang ke nombor apa? Nombor berulang pula. Nombor nisbah ke nombor bukan nisbah? Bukan nisbah. Bukan nisbah. Are you sure? Okey. Cari balik. Yang atas tu. Sekejap, cikgu. Cari balik. Sebab topik ini dia ada banyak sikit istilah-istilah dan konsep yang perlu kamu hafal kan? Sebab apa kita kena hafal? Sebab bila dia hafal konsep dengan betul, dan kamu baru tahu apa nak dibuat nanti. Sebab dia ada 2 cara yang berlainan. Kalau nisbah, boleh buat apa? Kalau tak nisbah, boleh buat apa? Pada mula-mula tu, sebelum belajar cert. Ini adalah nombor perpuluhan yang berulang. Okay. Contoh 6 adalah nombor perpuluhan yang berulang. Bila berulang, baru boleh tukar jadi nombor pecahan kan? Kalau tak berulang, tak boleh tukar. Tak dapat tukar. Berulang baru boleh. Betul? Ingat tu? Asira ingat, Asira? Ingat cikgu. Ingat ingat. Yang berulang saja boleh tukar. Dia boleh tukar jadi apa? Asira, dia boleh tukar jadi apa? Ni pecahan. Pecahan. Pecahan adalah nombor jenis apa? Nisbah. Nisbah. Betul. Okay, Jadi pecahan adalah nisbah. Pecahan menghasilkan nisbah. Ingat tu contohnya A kepada B, A per B sama dengan 1/3. Jadi kalau kamu tukar kepada nisbah, dia adalah 1/3. Jadi nombor nisbah adalah tatan dari pecahan. That's why pecahan itu adalah nombor nisbah juga. Okay. Dan hari ini dia tambahkan lagi satu ilmu untuk kamu. Nisbah ini, pecahan ini datang daripada nombor perpuluhan. Okey, nombor perpuluhan yang berulang. Berulang boleh tukar jadi nisbah. Nombor nisbah, pecahan nisbah boleh tukar jadi nisbah.
Jadi berulang itulah adalah nisbah. Okay. Jadi dalam kata lain, bila kamu jumpa nombor log, okay, nombor log, soalan ini I told you, cikgu ajar matematik, termasuk cikgu belajar matematik tambahan dari zaman dulu sampai sekarang. Saya tak pernah lagi jumpa soalan macam ini tau. Ini first time cikgu jumpa log nombor perpuluhan berulang ini. Ya. Jadi this is my first time. Sekian lama cikgu sudah tua, baru first time. Kamu ni sangat bertua. You kecil-kecil you sudah jumpa first time. Jadi maksudnya kenapa dia first time? Dia nak kita memahami log bukan saja yang kamu ingat tadi mesti hasil tarak, hasil bahagi. Log juga boleh melibatkan nombor perpuluhan. Di mana nombor perpuluhan ini kamu kena ada cara untuk tukarkannya jadi pecahan. Bila dia tukar jadi pecahan, barulah layak kita gunakan hukum bahagi. Ya, kalau kamu tak berjaya tukarkannya kepada pecahan, dia nak guna hukum apa? Dia tidak ada hukum perpuluhan. Dia hanya ada 3 hukum. You see that? Jadi hukum hanya 3. Tidak ada hukum perpuluhan. Jadi soalan ini ada perpuluhan. Kamu kena tukarkannya kepada perpuluhan dengan cara sendiri. Jadi soalan ini bukan mula dengan hukum. Soalan ini kamu harus mula dengan apa? Kamu kena mulakan dengan ilmu yang sudah kamu belajar, iaitu macam mana nak tukarkan nombor berulang menjadi nombor pecahan. Okay, jadi 0.2222 tok ini, yang hari itu dia gunakan simbol apa? A ke N? Siapa ingat tu? Dia guna simbol apa? N. N kan? Okay, katakan N macam ni. Lepas tu ini adalah persamaan pertama kan? Jadi untuk tukarkannya jadi pecahan, dia tarak dengan 10. Ya. Padan sikit lagi ya. Diberi N sama dengan 2, dot. Jadi ini dinamakan sebagai persamaan 1. Jadi untuk nak tukarkannya jadi persamaan pecahan, persamaan pertama darat dengan 10. Okey. Jadi dia hasilkan apa? Dia hasilkan 2.2222. Ini jadi 10 N. Ini menjadi persamaan kedua bila ditarak dengan 10. Lepas itu dia gunakan tolak. Okey, dia gunakan tolak. Maksudnya dia gunakan persamaan serentak. Okey, dia gunakan 2 tolak 1. Jadi sini jadi 9N, sebab 10N tolak N jadi tinggal 9N. Yang ini tolak yang atas, dia tinggal 2. Okey, yang hujung itu, yang panjang-panjang punya jawapan setelah tolak, dia berjaya dimasukkan. Tinggallah nombor bulat. Okey, jadi yang kamu nak cari adalah N ini tau. N ini sama apa? N ini sama dengan 2/9. Ya. Okey. Jadi cara inilah kamu akan gabungkan jawapan dengan soalan ini 0.2222 ni. Log 0.222 akhirnya menjadi log N asas B. Of course langkah ini tak payah tulis, tapi you tulis untuk kamu nampak kesinambungan. Jadi log N itu apa? Log N itu kamu sudah berjaya tukar jadi 2/9. Okey, maksudnya nombor perpuluhan tukar jadi pecahan melalui persamaan serentak ini. Okey. That's why sebelum itu dia ajar kamu dulu macam mana tukar nombor perpuluhan berulang menjadi nisbah supaya untuk kamu menghadapi soalan pada logaritma ni. That's why they all are related. Jadi kenapa nak tukar jadi pecahan? Sebab kita ada hukum pecahan.
Jadi hukum pecahan kata log 2 asas B tolak dengan log 9 asas B. Okey. Lepas tu sudah dapat hukum, sudah aplikasikan hukum. Tengok sudah bolehkah kita gunakan maklumat di sini? Boleh ke tidak? Jawapannya separuh saja boleh, iaitu log 2. Log 2 sama apa? Log 2 sama dengan P. Okey, ini selesai. Belakang log 9 ada tak? Tak ada. Jadi tak ada, kena modify lagi, kena tukar lagi. Okey, tak cukup tukar. 9 ni apa? 9 ni ada kaitan dengan 3 kuasa 2. Jadi tulis sekali lagi. 3 turun depan. 2 yang turun depan. Indeks yang turun depan. 2 log 3 asas B. Okey, dengan ini kamu sudah berjaya modifikasikannya jadi perkara yang sama dengan maklumat, iaitu log 3. Jadi akhir sekali P tolak 2 Q. Boleh? Boleh. Okey, thank you. Nur Iman boleh? Nur Iman. Macam ni. Kalau boleh, tak mau bersuara, cikgu ubah cara. Kalau boleh, type 1 dekat chat room. Faham? Type 1 dekat chat room. Yana okey. Ani okey. Alia okey. Okey, bagus. Bagus. Banyak lagi. Satu. Terlebih tahu Abu. Okey, terima kasih. Macam ni cikgu yakin sikit. Kalau tidak selalu cikgu bias kan, tanya orang di depan mata saya saja. Ataupun Farid dengan Anik yang selalu jawab. Yang lain tak jawab, cikgu pun tak tahu dia okey ke tak. Cikgu angkat okey saja, okay? Ya, type 1. Kalau tak tahu nak type apa? Kosong. Tak tahu. Nanti dulu saya terkejut tengok gambar kamu ni. Nur Iza, apa yang kamu cuba kamu cakap sikit. Saya Patung apa kamu gantung tu? Warna putih tuala. Tuala. Tak, dia lipat jadi patung. Itu memang betulkah kamu punya tuala ke kamu ambil dari gambar dari mana ni? Tak, bukan gambar saya. Oh, okey. Terkejut saya tengok ada orang gantung sana. Ya, okey. Cikgu dulu ada tengok satu kartun budak kecil, tapi dia jadi sami lah. Jadi dia ada satu patung yang maknya hadiahkannya, maknya hantarnya pergi ke kuil, lepas tu tinggal kat sana, jadi dia jadi sami lah dari kecil kan. Maknya tinggalkannya, macam meninggal sudah lah macam tu. Lepas tu maknya hadiahkannya satu patung. Memang simpan bersama dengan bayi tu. Jadi patung itu selalu dikantung di tingkat. Bila dia malam-malam rindu maknya, dia tengok patung tu. Itu cikgu. Sama ada tengok kamu punya mak, ada kamu punya patung tadi Okey, so kita teruskan dengan soalan yang keempat. Saya rasa mungkin keempat ni tak payah sudah cikgu terang sangatlah, kamu dah kira pandai lah, sudah faham lah tu mana pergi sudah. Sampai 20. Okey. Yang D ini okey. Log 5 darab set 3 bahagi 2 ataupun set 3 dipanggil sebagai nombor 3 peringkat 2. Short formnya kita sebutnya set 3. Ya. Log 5 set 3 bahagi 2 asas B. Okey. Dalam sini dia ada apa? Dia ada semua hukum. Ketiga-tiga hukum terlibat. Dia ada hukum darab,
dia ada hukum indeks ataupun kosa, dan dia ada hukum bahagi. Jadi ketiga-tiganya terlibat dalam satu soalan. Okey, jadi kita mulakan dengan pecahkannya kepada hukum. Okey. 5 taraf subtree jadi tambah. Lot subtree asas B. Okey, taraf atas taraf. Per 2 itu bahagi, maksudnya bahagi salah. Bahagi tukar jadi taraf. Tolak. Okey, jadi lot 2 asas B. Okey. Ini maksudnya. Jadi boleh pecah, mesti boleh kabung. Jadi sebelum nak gunakan maklumat dekat soalan, subtree ini, subtree ini, kamu kena tukar jadi indeks. Evelyn Q. Yalah, hari ini apa? Kenapa saya ingat hari ini Jumaat? Biasanya kalau Selasa saya jemput Evelyn. Hari ini saya ingat Jumaat tu saya tak jemput dia. Akhir-akhir ni otak saya asyik lain macam. Itu petanda-petanda apa? Petanda jangan stres, cikgu. Cikgu stres? Mana tahu. Yalah kan. Lepas ni makan coklat lah. Orang kata makan coklat pun stres kan? Betul-betul. Kadang-kadang kita stres, kita tak sedar kan? Terima kasih. Siapa tadi yang cakap tu? Halo? Diana je. Diana. Okay. Dr. Diana. Dr. Diana, lain kali kamu boleh cuba sambung belajar jadi doktor psikologi. Kamu ni pandai baca psikologi orang. Anak saya ada orang rindu dia. Dia asyik bersin. Okey. Teruskan, kita sambung. Lain macam cikgu. Okey, log 5 asas B. Apa jawapan dia? Apa jawapannya log 5 asas B? Atas tu. R kan? R tambah dengan setengah. Log 3 asas B. Asas Q. Nombor Q. Log 2 asas itu P. Okey, selesai. Itulah jawapan kita. Boleh? Okey. Faham? 1. Tak faham? 0. Anik jangan left. Anik dia left terus. Cikgu kata 0, bukan suruh kamu left. Bukan kata England kalah, kamu left terus. England kalah kah? Dia ada wifi down. Ya, kalah cikgu. Dia balik sudah? Kenapa tadi? Tak England tadi cikgu. Oh, England. Kamu tengok juga? Tengok cikgu. Wah, kamu peminat bola. Bang boring saja cikgu. Buang boring. Kaum wanita sekarang lain dia buang boring, dia tengok bola. Taklah cikgu. Tak salah, bagus tu. Cikgu cakap saja, cikgu tengok pun tak ada. Cikgu hanya tahu satu saja, Brazil. Dan cikgu punya pemain Ronaldo. Mas itu dah tahun bila punya Ronaldo. Orang kata dia pun tak main. Bukan Pepe ke cikgu? Yang Brazil tu. Itu yang sekarang kan? Tak, yang tu dulu. Legenda. Yang Ronaldo tu siapa? Sekejap. Yang Ronaldo tu yang kini ke sekarang? Yang kini ke ataupun yang lama dulu?
Yang cikgu tengok kali itu Ronaldo lah yang saya kenal, yang lain tu yang dulu-dulu saya pun tak kenal. Sebab dia memang hebat, dia sepak gol masuk banyak kali. Oh. Ronaldo. Namanya sangat terkenal masa itu. Ronaldo. Itu sajalah cikgu kenal. Bola ni cikgu tak tengok. Sukan ni cikgu tak tengok sangat. Kalau bagi cikgu buat kek saya tengok. Buat kerja kayu elektrik saya tengok. Itu minat saya. Kalau Discovery Channel, sains punya Discovery Channel pergi angkasa lepas lah, macam how they make it. Channel macam ni saya selalu suka tengok. Saya suka mengkaji orang buat kerja-kerja. Tapi sukan kadang-kadang adalah bila boring tengok-tengok seronok juga kan. Gila dengan orang Gila kenapa? Menjerit. Kenapa tak masuk? Marah dia. Okey. Jadi kita tengok pula soalan kita punya tengok pula satu lagi konsep yang perlu dipelajari, iaitu tukar asas. Tukar asas. Yang sebelum ini soalan yang diberikan, kalau kamu perasan, semua soalan latihan kamu buat, dia punya soalan asasnya sama dengan maklumat. Ataupun kesemua soalan hilang. Tiba-tiba dia terkeluar. Merifu. Nak minta cikgu beli iPad baru lah tu. Kalau kamu tengok mana-mana soalan yang kamu buat sebelum ini, tengok dia punya asas. Dalam satu soalan asasnya semua sama. 3-3-3. Kalau soalan yang tadi pun maklumatnya asas 2, soalannya juga asas 2. Jadi kalau asas sama dengan maklumat ataupun asas dalam satu soalan semuanya sama, dan kerjanya gunakan hukum saja dan boleh selesai. Okey. Tapi tak semua masalah ataupun soalan log kalimah dia punya asas akan sama. Dia boleh bagi asas yang berlainan. Kenapa boleh berlainan cikgu? Sebab nombor asas. Nombor asas ni banyak asas tu, bukan asas 2 saja, bukan asas 3. Nanti saya tanya dulu. Kamu tahu apa itu nombor asas kah? Tahu. Anik tahu ke tak tahu? Kamu cara cakap macam tahu. Tahu, rasanya lah. Rasanya tahu. Okey. Kalau tahu bagi tahu cikgu dulu supaya cikgu sah kamu tahu. Apa contoh yang nombor asas yang sudah kamu belajar? Macam asas 2, dia 1 2 1 2 1 2. Okey, nombor asas 2. Jadi nombor dia tadi apa? 1 2 1 2 1 2. 01 01 01. Dia binary. Dia binary. Dia terdiri pada 3 paling asas, iaitu sifar dengan 1. Nombor yang dibentuk berasaskan kepada 2 simbol. Berasal dari 2 simbol saja. Itu namanya nombor asas 2. Betul? Itu yang kamu faham? Ataupun hari ini baru dengar? Cikgu cakapkan sekali lagi Nombor asas 2 maksudnya nombor yang kombinasi nombor yang hanya menggunakan 2 simbol, berasaskan 2 simbol, iaitu 1 dengan sifar. Contohnya nombor 1 1 1 sifar, 1 sifar 1 sifar 1. Ini keempat-empat ini adalah nombor yang ditulis berasaskan kepada 2 digit saja ataupun 2 simbol saja, iaitu 1 dengan sifar.
kamu nak besarkan nombor ini lagi dengan nak tambah lagi jadi lagi besar, kamu tak akan nampak simbol lain muncul. Dia besar pun masih menggunakan macam ini. Contoh. You tambah 1, ini tambah 1, you jadi itu. Kalau ini tambah 1 jadi apa? 1, 1, 1. Kalau ini tambah 1 jadi apa? 1, salah. 1 sifar. Sifar. Z. Tambah 1 dia jadi satu nombor yang baru, betul. Tapi walaupun nampak baru, tapi kalau kamu kaji setiap simbol kat dalam, dia hanya guna 2 simbol saja. Nombor macam ini namanya nombor asas 2. Okey, Okey. Siapa boleh bagi cikgu satu lagi nombor asas yang sudah kamu belajar? Asas 8. Asas 8. Asas 8. Apakah nombor digit yang terlibat? Sifar Ataupun sampai simbol lah, saya gunakan simbol. Simbol yang terlibat. Apa dia? simbol sifar 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7. 4, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas 7 dah apa? Sifar 1. Sekejap, sifar 1. Ya, rasa 11. Ya, 1. Satu-satu. Ya. Sama ada sifar 1. Bukan sifar 1. 1 sifar. 10. Aha. Oh ya. Ya, Jadi rasanya. yang mana? Satu-satu ke? Satu sifar ke? Sifar 1. Kamu bagi cikgu 3 pilihan. 1 sifar lah. 1 sifar lah. Okey, Ya, kamu 1 kena sifar. 1 sifar lah. Saya nak tanya Dayan Siti Hajar. Kamu rasa 1 sifar betul tak? Betul. Betul Okey, tak apa, tak yakin Tak yakin, cikgu tanya seorang lagi untuk yakinkan semua. Siapa ni? Felixia. Ya. Dia itu setuju? Tak. Oh, tak setuju? Mungkin. Wah, kamu jawab semua soalan sudah. Kamu guna semua jawapan sudah. ABC kamu jawab semua tik tik tik. Betul? Tidak betul? Mungkin? 3 pilihan kamu sudah pilih hampir. Cikgu pun tak tahu mana saya nak pilih. Okey. Jadi kamu pilih 3, cikgu tanya seorang lagi. Justin. Lepas 7 itu 1-0. Betul tak? Betul. Betul? Ya. Kenapa betul? Sebab soalan jawapan kamu paling yakin. Kebanyakan orang sebut tu cikgu. Kebanyakan orang pilih itu. Oh, okey. Ini macam cikgu kena sambil-sambil ajar matematik sikit lah. Ajar matematik sikit. Okey. Mesti okey. Saya mula dengan nombor yang semua orang di sini pandai. Nombor asas. Kamu tahu nombor apa dah yang kamu tahu tu? Asas 10. Asas apa? Tahu ke tak? 10. 10. Bagi contoh nombor asas 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sifar tu. Jangan kamu lupa sifar tu. Bila cakap asas 10 dia terus lupa sifar. Ya, sekarang saya nak kamu tengok semula satu sifar digit yang pertama adalah sifar kosong. Tak muncul apa-apa, kosong, tak ada nilai. Kosong bila tambah 1, dia hasilkan satu simbol baru. Kamu bayangkan kamu hidup pada zaman matematik baru nak dimunculkan.
Pada zaman matematik ini diperkenalkan oleh ahli matematik kepada masyarakat yang tak pernah belajar matematik. Yang tak pernah belajar satu itu macam ini tulis. Satu pun tak pernah dengar. Jadi bila orang sebut satu, macam sekarang saya ajar kamu bahasa Fuchau. Kamu tahu tak bahasa Fuchau satu sebut apa? Tak tahu kan? Okay, jadi saya mula. Kamu tulis Ling, ik, ni, sang, si, ngo, lek, cik, pek, kau. Sudah? Coba Dah. kamu sebut. Ya, sebut. 0 sampai 9 yang cikgu sebut tadi. Bahasa Fuchau. Bahasa Fuchau. Hah? Betul. Ya, Betul. yang cikgu sebut tadi bahasa Fuchau tu. Ling, Okey, betul. i, ni, san, Okey. si, se, Okey. Anggap betul si. u, 不是u. U itu bahasa Mandarin. Dia mula dengan ng. ngu, Betul. si, le, Okey lah, boleh lah. Dia ada lek, ada g di belakang. Lek. ci, Bukan shi, cik. cik, Cik. cit, Ya, cik. Lapan. pa, Pa itu Mandarin. per, Fuchaunya pet. pet, Pet. Dan yang 9, kau, kau. Kamu, kau. Jadi mula-mula bila kita belajar matematik, dia kena belajar sebutan, dia kena belajar simbol. Dia kena belajar simbol. Kalau yang bahasa Cina, saya tak tahu ling, ini ling, ik, ni, sang, si, ngu, lek, cik, pek, kau. Kalau 10, dia ada set. Ya. Jadi bila sampai 10, bila 11 set it. Kamu tak nampak lagi simbol baru kan? Kamu tak nampak lagi gunakan simbol baru. Dia akan ulang balik simbol asal ni. Ini dengan ini. Ya. Kalau sampai 20, ini set it kan? Ini set ni. Sesang, sesi, bukan sesi ya. Ini sengu, selek, seci, sepek, sekau, nirek, 20. Dan kamu nampak di sini simbolnya berulang. Dan kamu tak akan nampak bila sampai 20, dia tak akan bagi kamu simbol baru. Dia tidak ada memperkenalkan lagi simbol baru. Jadi dalam keadaan ini, nombor ini dicipta berasaskan kepada lukisan. Lukisan 10 jenis lukisan. Dalam kata lain, asas 10. Okey. Jadi begitu juga dengan nombor yang kita belajar, nombor yang moden ini. Moden ini bila dah sampai 10, dia guna apa balik? Dia guna kombinasi satu dengan sifar. Dia combine, dia susunkannya menghasilkan satu nilai yang seterusnya. That is called nombor asas ataupun nombor berasaskan 10 simbol.
Jadi kalau kamu faham sudah ini, kamu tengok kenapa nama ini namanya nombor asas 8. Dia berasaskan 8 simbol ini saja. Ya, okey. Jadi nombor asas 10, kalau kamu tengok sini ya. Ini simbol pertama, simbol kedua, ketiga, keempat, kelima. Salah. Saya sudah terkena. Ini simbol pertama, simbol kedua, simbol ketiga, simbol keempat, simbol kelima, simbol keenam, simbol ketujuh itu 6, simbol ke-8 itu 7, simbol ke-9 itu 8, simbol ke-10 itu adalah 9. Kesemuanya adalah tambah 1 punya konsep. Bila dah sampai nombor 9, kamu tambah lagi 1 menjadi simbol ke-11. Ada tak simbol ke-11? Tidak ada. Dia sudah guna balik simbol 1 dengan 2. Dia gabung, dia susun. Bila susun, dia hasilkan 1 lagi digit nombor baru, namanya 10. Sebutan berubah, tapi simbol guna balik. Guna balik yang depan. Okey. Jadi bila simbol asas nombor asas 8, macam mana dia? Simbol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 simbol. Lepas dia tambah 1, kalau lepas 7, lepas simbol 7, dia tidak boleh lagi guna simbol baru. Dia mesti guna balik simbol di depan. Jadi simbol di depan kosong dengan 1, dia gabung, dia susun saja. Nah, ini jadi nombor 1 sifat. Nombor asas 8. Kena tulis 8 kat bawah. Ya. Jadi 1 kosong untuk asas 8 dengan 1 kosong untuk asas 10. Bentuk sama, nilai tak sama. Faham ke tak? Faham. Faham Jadi ini adalah maksudnya nombor asas tau. Okay. Jadi begitu juga dengan nombor asas 2. Nombor asas 2, dia hanya libatkan kosong dengan 1. Lepas 1, kamu tambah 1, sepatutnya jadi 2. Kalau kamu tulis 2, di dunia orang yang gunakan nombor asas 2, dia tak kenal apa itu simbol 2. Macam hari ini kamu tak kenal apa simbol matematik dalam bahasa Cina kan? Kamu tak kenal. Selagi kamu belum diperkenal. Jadi di suatu negara tu, iaitu negara mana? Negara teknologi. Iaitu dalam prosesor IT. Di dalam komputer rank, sistem komputer rank, dia baca bahasa juga tau. Bahasanya adalah dua simbol saja dia baca, iaitu kosong dengan 1. Itu namanya nombor asas 2. Okey. Jadi dalam matematik kamu bagi dalam komputer kamu bagi dia nombor 2, hancur, dia tak faham. Dia tak akan faham apa simbol 2. Jadi macam mana dia nak dia faham? 2 ini dia kena tukar gunakan bahasanya, kena translate. Apakah simbol 2 di dalam komputer? Lepas 0, lepas 1, ini akan jadi 1 sifar asas 2. 1 sifar komputer dia faham. Dia sama dengan 2. You pergi negara sana, you bayar dia RM2. Tapi dia sebut 10. You pergi negara Malaysia, you bayar RM10, orang kata itu 10. You pergi negara, entahlah, contohnya satu lagi negara, dia guna asal 8. You baginya 110, dia kata ini RM8 saja nilainya. Ya, jadi lain ya. Okey. Kenapa pergi sini tadi ya? Okey. Jadi bila cikgu sebutkan asas ini ya, kamu sudah faham bahawa nombor ini, bila kamu dah belajar matematik, nombor ni dia punya asas boleh
bermacam-macam jenis asas. Asas 2 kamu sudah belajar, asas 8 kamu belajar, asas 10 kamu belajar, asas apa lagi? Yang lebih dari 10. Asas 12 ke 16, saya lupa sudah. Ada asas 5. Ada, hanya orang tak pakai. Jadi orang pun tak belajar sangat. Semua asas boleh jadi nombor dah, boleh jadi nombor asas 2, 3, 4, 5, 6. Semua ada. Tapi yang biasa kita belajar adalah 2, 8, 10, 16. Ya. Jadi bila katakan nombor asas ini boleh bermacam-macam, barulah kamu tengok soalan log ini. Okey, adakah soalan log ini akan mempunyai asas yang sama sentiasa? Jawapannya adalah tidak. Itu sebab kamu kena belajar cara tukar asas. Dalam matematik juga, setelah kamu tahu nombor asas 2, nombor asas 8, kamu juga diajar cara nak tukar nombor asas, betul? Daripada asas 2 tukar jadi asas 8. Macam mana asas 8 tukar jadi asas 2? Macam mana asas 8 tukar jadi asas 10, 10 tukar jadi asas, and so on. Dia boleh ditukar, ada caranya, betul? Dekat kalkulator pun ada kan? Kamu tahu ke mana satu butang digunakan untuk tukar asas dalam kalkulator? Tahu. Tahu kan? Baguslah. Tak. Oh, tak tahu. Ni yang warna hijau tu. Aku tunjuk kat kamu. Alamak. Dekat butang log kan cikgu, yang binari. Ha? Butangnya. Bukan log, betul. Di atas log. Di atas log tu apa? Ada tulisan hijau, bin. Betul. B tu apa? Binary kan? Ya. Nah, yang B itu adalah binary. Dia ada 4 yang kamu belajar. Satu binary. Fokus ini. Kenapa saya jangan fokus saya? Apalah, kamu faham tu. Inilah. Dia nak tangkap muka saya saja. Sebab dia kata saya lebih handsome. Ya, ni ya. Okey. Nombor asas boleh tukar. Guna kalkulator. Tapi nombor asas dalam logaritma, minta maaf. Nak boleh kena tukar sendiri. So, macam mana nak tukar asas dalam logaritma? Bila mau tukar? Saya tunjukkan contoh bila mau tukar. Contohnya macam ni lah, paling senang lah. Saya bagi contoh terus soalan. Saya bagi contoh soalan. Mana pergi? Apa dia hilang? Ini pergi mana ni? Cepatnya lompat ke bawah. Okey, sini. Okey, cari nilai. Okey, sini. Cari nilai yang berikut dengan menukarkan kepada asas 10. Soalannya apa? Log 4 asas 30. Suruh saya cari nilai kali ini. Cari nilai satu cara saja tau. You jangan macam-macam cari nilai. Cari nilai paling cepat satu cara. Adalah cara lain. Kalau bukan asas 10, dia mesti ada maklumat lain. Tapi yang saya guna ajar sekarang, gunakan kalkulator. Kalkulator asas 10. Okay. Jadi nak guna asas 10, nak gunakan kalkulator, semua soalan bagi kamu, sebelum kamu tekan, kamu tengok dulu, betulkah saya boleh guna kalkulator? Nampak asas 30, kalkulator nak boleh pakai. Asas 2, kalkulator tak dapat pakai. Okay. Jadi bila tak boleh guna kalkulator, macam mana buat? Tukar asas ini 30 jadi asas 10. Nampak? Dengan asas 2 tukar jadi asas 10. You kena tukar dulu. Bila tukar, langkah seterusnya senang aja. Tengok. Tekan kalkulator log 4 bahagi log 30. Log 4 dapat jawapannya. Log 30 dapat jawapannya. Bahagikannya dapatlah jawapan. Senang aja, dia tak susah. Tapi soalnya sekarang, kamu kena hafal
cara tukar asas. Ya, jadi apakah rumus penukaran asas? Very simple. Dia tidak susah. Janji kamu ingat, hafal. Jadi next week kalau cikgu tanya, jangan pula jawab dengan cikgu habis cerita. Jangan Kamu kena yakin, kamu kena confident sudah dia hafal dalam otak kamu. Log B dengan asas A. Kalau saya nak tukarkan asas kepada satu lagi asas, let's say asas 10 lah. Saya pun tulis macam ini. Nak tukar asas, dia mesti jadi bahagi. Log apa bahagi log apa. Di mana asas yang kamu nak, kau tulis sendiri. Jangan ragu-ragu. Kamu nak 10, tulis 10 aja. Suka hati kamu. Kamu nak asas 2, tukar aja 2. Bila tukar, janji pengangka dengan penyebut punya asas mesti sama ditulis. Ya. Bila ini dah muncul, macam mana dengan asalnya AB ini? Kemana mereka nak pergi? Dah lah susah sangat. Yang B ini besar kan? Nombor saya besar kan? Orang besar macam king kan? Duduk atas. Orang yang kecil, bagaimana? Duduk bawah. Itu aja. Senang kan sih? Senang. Senang kan? Lebih senang dari kamu tukar asas nombor nombor asas tu kan yang apa tu yang matematik kan? Ya. Matematik banyak cerita mau tukar nombor asas 2 jadi asas 8 kamu kena hafal satu jadual betul tak? 001 kosong itu sifat. 001 itu 1. 010 itu 2. 011 itu 3. 100 itu 4. 101 itu 5. 110 itu 6. 111 itu 7. 8 jadi apa? 8 jadi 1.000 sudah. 1000 itu adalah 8. Tapi dalam asas 8 dia tak muncul 8. Dia tak muncul 8. Dia sudah jadi apa? Dia sudah jadi 10. Ini asas 2, ini asas 8. Kamu nak tukar nombor asas tu, kamu kena hafal jadual ni. Tapi untuk logaritma, nak guna kalkulator, satu saja asas 10. Cara tukar, naik atas, turun bawah, letak 10 sendiri. Itu saja. Jangan lupa per saja. Okey? Okey. So, setakat ni semua boleh? Boleh satu, tak boleh sifat. Tak. Cantik. Baru 3 orang, yang lain tu jangan tidur tu. Eva sudah okey, bagus. Aiman selalu 111. Anik 1, Justin 1, okey, Olivia 1, okey, cantik. Satu Eric, orang lain punya satu lain. Tayang, okey, yes. Legasia, kamu tidur kah? Legasia tak ketuk. Ada ketuk ada dia tadi kan? Tak nampak Legasia. Nampak Sia ada, Legasia juga tak nampak. Jangan tidur stamina kena kuat Hari-hari belajar MX, seronok belajar MX. MX ni sesuatu yang seronok. Tadi saya baru cerita balik dengan anak saya, zaman saya dulu. Kamu tahu tak saya bila jadi cikgu? Nak tahu tak bila cikgu jadi cikgu? Nak tahu. Nak. Boleh. Cikgu benar kerja sebagai tarik wayar lampu jalan raya tu. Umur saya darjah 6. Saya benar kerja di kedai jual kain masa saya tingkatan 3. Habis PMR masa tu. Bukan, masa tu kami panggil SRP. Habis SRP, cuti panjang. Pergi Sibu, kerja dekat Sibu. Dapat pendapatan 1 bulan RM300. Kerja 4 bulan.
Chinese New Year, tauke bagus. Bagi semua pekerja RM100 ampau. 3-4 bulan saya kerja, 1,000 lebih ringgit. Lepas tu saya hilang basikal mountain bike saya. Hari terakhir saya kerja, esok mau balik kampung sudah, sebab tu dah habis kerja, mau belajar balik form 4. Basikal saya hilang, kena curi orang. Sedih betul. Lepas tu, yang form 5, form 5 cikgu habis form 5, saya pun pergi kerja. Okey, form 5 kerja kat mana? Form 5 yang kerja kat Sibu, sorry. Form 3 lain. Form 3 saya lupa. Form 5 saya kerja kat Sibu. Form 6. Habis Form 6, cikgu mengajar di sekolah menengah saya sendiri. Mengajar apa? Matematik tambahan. Form 6 sudah pergi jadi cikgu. Sama umur dengan budak-budak. Itu cerita cikgu lah kan. Awal-awal dulu cikgu sudah seronok dengan matematik. Sekolah mana cikgu? Okey. Cikgu. Sekolah mana? Cikgu ajar. Sekolah Kaichong. SMB Kaichong. Masa itu SMP. Sekarang sudah SMK. Oh. Kampung cikgu kan. Cikgu dekat Bintang. Yang bestnya bila baru tinggalkan sekolah kan, pergi ke sekolah menengah, dan datang balik jadi cikgu kan. Cikgu saya yang asal dekat sekolah tu, semua cikgu saya. Saya masuk jadi cikgu. Anak murid sama jadi rakan sekerja. Itu memang tak biasa lah, betul lah. Jumpa cikgu, cikgu. Tapi saya pun cikgu. Ya, seronok tu. Okey. Itulah cerita saya dengan anak tadi. Okey, so bila sudah tahu cara nak tukar, jadi apa yang ditunjukkan dengan buku teks ini secara umum maksudnya bukan tukar asas tu mesti tukar kepada 10. Kamu nak tukar kepada apa suka hati kamu. Jadi bila nak tukar kepada 10? Bila kamu nak tahu nilai. Log 85. Adakah ini tahu nilai? Walaupun 5 dengan 8 kamu tahu nilai. Tapi kita tak tahu berapa nilai tu. Cubalah kamu lain kali jadi pekedai. Kamu tulis kat sana, okey, keropok ini harganya log 85. Disuruh orang bayar. Siapa tahu bayar tu? Dia tak tahu berapa ringgit tu. Cuba kamu tekan tu. Berapa ringgit tu? Kalau nak tukar ni, kamu kena bawa kalkulator. Lain kali kalau saya jadi pekedai, saya buatlah harga macam ni kan. Semua orang masuk, saya letak harga dekat sana. Log 85. Mampu orang semua tak tahu nak bayar berapa. Bahagi dengan log 5. Harganya sebenarnya RM1.29. Is it that? Maksudnya kalau kamu nak tahu nilai sebenarnya dalam matematik, tukar kepada asas 10. Itu kena faham. Okey? Kalau kamu tak nak tukar kepada nilai ataupun kamu nak gunakan maklumat dari soalan, okey, dan kamu boleh tukarkan asasnya ikut kehendak soalan. Saya bagi contoh. Okey, soalannya ni. Contoh 32. Dia katakan, ungkapkan setiap yang berikut dalam sebutan pi. Dia tak mau nilai tu. Soalan ni dia tak mau nilai, dia nak kamu tulis dalam sebutan pi. Nak tulis dalam sebutan pi, maklumat yang dia bagi, you tengok maklumat dia, maklumatnya asasnya tu atas tu. Asas tu adalah 5. Tapi soalannya 25. Soalan satu lagi adalah asas X. Okay, nak saya tukar jadi P, asas saya garanti mesti 5. Tapi soalan dia sengaja tak nak bagi 5 sudah. Dia tak macam yang tadi saya ajar kan, yang awal-awal kita ajar, asasnya sama dengan soalan. Tapi sekarang dia sengaja, dia tukarkan asasnya jadi 25. Jadi bila nak gunakan huruf P di atas, mesti wajib guna 5. Jadi saya kena tukar asas kepada 5. Kenapa bukan 10?
Saya bukan nak cari nilai. Saya mau tukar jadi P. Nak tukar jadi P, apa asasnya? Asalnya 5. Jadi jangan pula kata, cikgu kalau tak tukar 10, apa lagi saya nak tukar? Dunia ni banyak nombor, saya nak tukar apa? Tukar apa yang ada di dalam maklumat. Ikut maklumat saja. Orang matematik jangan pandai sangat fikir. Ikut orang. Maklumat bagi apa? Ikut saja. Garanti kamu lulus. Ikut apa yang maklumat bagi. Jadi maklumat kata 5. Okeylah, aku letaklah 5. Bila ada 5, X ini di atas, 25 di bawah. Itu garanti kena hafal. Lepas tu, yang atas tu tak boleh selesai. Yang bawah itu kebetulan log 25 asal 5 adalah ikut hukum indeks ataupun hukum kuasa. Ini adalah 5 kuasa 2. Di mana 2 turun ke depan, tambah sikit. Dan dia akan jadi 2 darab dengan log 5 asas 5. Atas tu masih log X cos asal 5. Lepas tu jadi apa? Yang bawah ini, yang boleh selesai log. Log 55 sama apa? Ingat tak? Log 55 sama apa? 1. 1. Jadi 2 darab 1 jadi 2. Selesai, kebetulan dia jadi nilai. Tak disangka. Bukan saya nak tahu. Tapi kebetulan dia boleh selesai. Terimalah. Jadi 2. Lagi bagus, lagi ringkas. Semua orang faham. Lepas tu yang atas tu jadi apa? Atas tu log X asal 5 sama dengan P. Oh, selesai sih. Saya juga boleh menukarkan soalan log ini menjadi sebutan P yang ringkas dengan hanya menukarkan asasnya. Penukaran asas. Rumus penukaran asas selesai. Dan of course, hukum sentiasa digunakan pakai kalau berkaitan. Jadi 3 hukum punya rumus dengan rumus tukar asas mesti sentiasa simpan dalam otak. Jumpa terus boleh buat. Tak jumpa, ini tak ingat tak boleh keluar lah. Ya, dan sekali lagi, penukaran asas ini bukan boleh guna kalkulator ya. Kalkulator tak tolong kamu tukar. Mesti di sini ingat. Ya, macam hukum tadilah dia tak ada. Asas itu, penukaran nombor asas ini. Ini banyak mau ingat kan? Kesian kamu kan? Itu sebab dia buat kalkulator. Kamu boleh tekan-tekan kalkulator, tekan saja binary, hex and whatever tu, yang nama apa lagi? Hex ada, December pun ada, Oktober pun ada tu. Okey. Dia ada kat sana, kamu tukar-tukar, dia terus tukar untuk kamu kan? Sebab dia banyak mau ingat. Tapi untuk logaritma, hanya 3 rumus tambah 1 rumus penukaran asas. Sepatutnya kamu mampu ingat. Jadi tak payah nak dikalkulator kan. Kalkulator nak masuk banyak, prosesor tinggi, mahal lagi dia. Ya, okey. Jadi setakat ini boleh tak? Penukaran asas ini. Boleh. Boleh? Boleh cantik Boleh tukar, boleh guna Okey, cantik Husna, thank you Mari tekan satu. Okey. Jadi yang terakhir ini adalah nombor logaritma penukaran asas juga, tapi dia ada perkenalkan satu rumus di sini. Ini sebenarnya cikgu tak ajar pun tak apa. Dia adalah berasaskan yang pertama. Dia berasaskan yang rumus pertama. Rumus pertama kalau ingat, rumus kedua ni tak ingat, kamu boleh buat sendiri. Tapi cikgu kena ajarlah sebab dia kata kena ajar. Ajar lah kan. Okey. Saya nak ajar ni senang. Log AB, saya gunakan simbol AB sekarang Kalau saya nak dapatkan satu asas yang baru di mana tidak ada A, tidak ada B. Tak mau A, tak mau B. Saya nak satu simbol baru sebagai asas baru saya. Contohnya C. Saya mesti letak di sini. Log C bahagi log C. Apa yang di atas? Log asas C bagi log asas C. Lepas tu B di atas, A di bawah. Ini yang tadi kita ajar. Okay. Sekarang dia nak perkenalkan rumus kedua. Sebenarnya datang dari sini. Tapi
apa yang dia nak katakan, bila nak tukar asas, ingat, mesti log bahagi log. So sekarang asas yang dia nak, dia nak salah satu asas di dalam ataupun satu simbol, atau di sini kita ada A, ada B ya, ada A, ada B. Tadi A itu adalah asas. Sekarang saya nak tukar jadi B jadi asas. Boleh ke tak? Boleh. Dia tak mau simbol lain. Dia tetap nak ambil dari A, B itu. A tadi adalah asas, sekarang saya nak B, tukar B pula jadi asas. Boleh tak? Boleh. Caranya apa? Caranya sama lah. Kamu nak B, B lah. Letak saja log asas B bagi log asas B. Konsep di atas sama. Low battery, okey. Bila dah B over B, apa nak letak atas? Masih sama. B letak atas, A letak bawah. Itu tak berubah. B tetap di atas, A tetap di bawah. Ya. Lepas itu, kebetulan kalau kamu nak antara dua tu, kalau nombor itu kamu tiba-tiba nak tukar jadi asas, okay, inilah caranya. Tapi kebetulan kamu hasilkan apa di atas? Dia hasilkan log BB. Log BB jadi apa? Jadi 1. Yang bawah? Yang bawah tak boleh nak selesai. Dia kekal. Log A asas B. Dalam kata lain, dua ini kalau kamu nak tukar tempat, dia mesti jadi 1 per. Dia mesti 1 per di mana AB telah tukar tempat. Cara ini adalah hafal. Cara yang cikgu terang ini faham. You tahu asal usulnya dari mana? Asal usulnya dari rumus ini. Okey? Jadi kamu faham satu rumus, settle semua. Tak payah nak hafal banyak. Okey, okay. Dalam kata lain, kalau katakan saya bagi soalan, log 5 asas 2. Saya nak tukarkan kedua-dua ni boleh tak? Boleh. Dia akan jadi apa? 1 per log 2 asas 5. Nombor 5 dengan 2 nak terbalik? Boleh. Dia jadi 1 per. Okey? Okey. Boleh ha? Di sini ada satu lagi simbol baru dia nak perkenalkan kepada anda semua. Exponent. E ya. Log E. Log E menjadi ing. Okay. Log E. Boleh? Kita teruskan. E ini dulu form 6 punya syllabus. Saya terlepas pandang pula yang ini. Ataupun yang ini cikgu hold on dulu lah. Cikgu takut nanti saya salah terang. Cikgu terlepas pandang ini. E ini dia adalah satu jenis nombor yang mewakili 10 kuasa X kalau tak silap saya. Okay. Maksudnya dia adalah terbalik daripada log. Yalah, apalah cikgu tak nak sebut ini dulu, nanti takut saya tersalah. Cikgu takut salah. Okey. Jadi untuk ini saya tak nak lagi. Okey. Sekarang cikgu bagi kamu sedikit quiz untuk imbas kembali ya apa yang telah berlaku, apa yang telah kita pelajari. Okey, cikgu rumuskan sikit. Jadi hari ini sebenarnya tak juga belajar banyak. Kita hanya belajar, okey, 3 hukum tu, 3 hukum imbas kembali. Okey, hukum darat, hukum bahagi, hukum kuasa. Lepas tu macam mana hukum itu diguna, okey, macam mana hukum itu diguna. Okey. Dalam soalan yang melibatkan hukum, melibatkan hukum.
Jadi nak guna hukum, ingat perkara pertama, asas kena sama. Kalau asas sama, gunakan darab bahagi dengan kuasa. Di mana tukar kepada tambah tolak dengan darab tu, darab di depan. Lepas tu cerita tentang asas. Bukan semua logaritma mempunyai asas yang sama. Okey, bila asas tak sama, ada cara tukar dah? Ada. Apa rumusnya? Inilah rumus dia. Ya. Jadi nak tukar kepada asas apa? Sukati. Ikut tujuan. Tujuan kalau suruh kamu cari nilai, tukar kepada asas 10. Tujuan kalau suruh kamu nak selesaikan, nak tulis dalam sebutan, okey, dan kamu tukarkan asas ikut maklumat yang diberikan oleh soalan. Ya. Jadi itulah pengajaran kita hari ini. Ya, latihan yang cikgu tinggalkan untuk anda adalah latihan latih diri 4.12. Okey. 4.11 pun soalan 2 tu kalau belum, sekarang boleh buat soalan 2 ya. Okey, dengan 14.12 sudah. Okey. Yang bawah ini adalah penyelesaian masalah yang melibatkan hukum indeks dan juga hukum logaritma sebenarnya. Hukum logaritma ya. Okey. Yang inilah saya sebenarnya nak habiskannya ini ya. Yang ketiga ni. Yang ini. Yang mana? Penyelesaian yang ini. Okey, cikgu nak habis sampai sini. Lepas tu selesailah ya. Okeylah, habiskannya. Okey. Selesaikan persamaan ini. Selesaikan persamaan ini. Ini persamaan apa? Bila suruh selesai, maksudnya apa? Maksudnya kena cari nilai unknown X. Ya, unknown X. Soalan ini, bentuk soalan ini sebenarnya benar kamu nampak. Tapi yang kamu nampak, yang kamu buat sebelum ini, iaitu di subtopik 4.1, iaitu indeks, contohnya 2 kuasa X sama dengan 16, contoh. Cari nilai X. Cari nilai X. Jadi sini 16 dengan 2 kebetulan mempunyai asas yang sama. Asas sama, saya tukar asas 2. Kuasa 4. Okey? Tengok asas sama. Keywordnya adalah asas. Okey? Bila asas sama, then kamu boleh cari indeksnya sama 4. Ya, kita bandingkannya. Bandingkan indeks dapat jawapan. Itu asas. Tapi bagi soalan yang kita buat hari ini, tengok, rupanya lebih kurang sama. Tapi cikgu tak adalah yang cikgu punya ini X saja. Boleh kalau kamu nak dapatkan soalan yang ada macam tolak tambah ni pun boleh. Contohnya cikgu katakan, cikgu tukarlah 3 kuasa 4X sama dengan 27 kuasa X tolak 3. Cikgu pun boleh tukarkannya menjadi soalan yang pernah kamu buat sebelum ini. Ini cara dia, ini soalannya. Jadi kalau soalan ini rupanya macam yang cikgu beri di atas, modifikkan soalan ini, dia adalah sebenarnya senang nak selesai sebab dia gunakan konsep indeks yang telah kamu belajar 4.1, iaitu cari asas yang sama. 27 dengan 3 adalah asas 3. Dia sebenarnya indeks sajalah kena darab. Okay. 27 adalah 3 kuasa 3. Lepas itu, X tolak 4 sama dengan 3X tolak 9. Ya. Lepas itu buat apa? Dah asas sama, seolah-olah buang asas ya. Tapi saya tak boleh galakkan kamu potong macam tu. Dia tak boleh potong. Matematik, ingat, dia tak boleh main potong separang. Dia sebenarnya gunakan konsep banding. Lepas tu gunakan algebra kiri kanan. Pindah tolak 2X. Pindah tolak jadi negatif 5. Tambah 5. Lepas tu X sama dengan apa? X sama dengan 5/2. Dan selesai. Ini adalah soalan indeks yang kamu belajar sebelum ini. Tapi yang hari ini punya, apa beza dengan yang hari itu? Hari ini punya soalan, kalau kamu tengok asasnya,
Okay. Bentuk soalan macam kurang sama, tapi asas satunya 3, satunya 50. Macam mana kamu nak fikir pun tak ada kaitan. 50 dengan 3 tidak ada asas sepunya. Soalnya sini tiada asas sepunya. Okay, tak ada. Bila tak ada, dan kita guna apa? Kita gunakan cara logaritma. Jadi apa kegunaan logaritma, cikgu? Kenapa belajar banyak-banyak logaritma? Yang tadi terandu, itu kamu sudah paham, itu kegunaannya. Satu lagi kegunaan logaritma adalah menyelesaikan soalan nombor indeks yang tidak mempunyai asas yang sama. Jadi cara nak selesainya macam mana? Cara nak selesaikannya sila gunakan log. Kenapa log boleh selesai? Sebab log membolehkan anda menurunkan indeksnya. Ya, fungsi utama log dengan hukum yang ketiga. Hukum ketiga yang kuasa. Hukum ketiga boleh membawa kuasa turun ke depan. Bila dia turun ke depan macam ini, dia sudah apa? Dia sudah jadi matematik biasa, iaitu hasil darab, operasi tambah tolak darab bahagi. Dia bukan lagi operasi indeks. Indeks lebih complicated berbanding dengan 4 asas, 4 operasi asas, tambah tolak darab bahagi. So dengan adanya hukum ketiga, indeks itu boleh diturunkan ke depan. Bila turun ke depan jadi darab, matematik senang sudah jadi. 4 operasi saja kamu fikirkan. Kalau kamu tak percaya, kamu tengok sini apa jadi. Dia tengok macam susah, tengok macam complicated, cikgu. Kenapa ini taraf masuk, tengok banyak log, mana ada senang, cikgu. Ini cara soalan ini buat. Kalau cara saya buat untuk tolong kamu faham, ini cara dia. Ya, bila log kan kiri, ya, bila log kan, dia mesti log kedua-dua baru boleh, ya. Jangan kamu kata kiri saya log, kanan tak log, tak boleh tak? Tak boleh. Kalau nak log, dua-dua log. Kenapa? Baru adil. Kiri log, kanan kena log. Kanan log, kiri kena log. Kenapa? Sebab dia sama dengan. Kiri sama kanan. Apa kamu buat kiri, kanan kena buat sama. Okey, itu konsepnya. So bila log, ini akan turun ke depan. Salah. Kena tulis ini dulu. Lepas itu apa buat? Saya tak mau ikut cara buku, saya gunakan cara matematik yang kamu biasa buat. Saya sekarang akan tukarkan ini jadi apa? 0.47. Ini jadi apa? 1.70. Saya sengaja ambil 2 tempat puluhan, adik-adik, anak-anak. Saya saja ambil 2 tempat puluhan. Sepatutnya dalam topik ini tak boleh, ya. Dia kena 4 tempat puluhan. Mesti wajib 4. Tapi kenapa saya pilih 2? Saya pilih 2 supaya saya bawa anda balik ke tingkatan 1, 2 nombor puluhan. Okey, sebab biasanya dulu kamu hanya 2 digit, 2 tempat puluhan, jadi kamu lebih familiar. Konsep saja juga nak perkenalkan. Okay. You see, bila dah jadi 0.47 dengan 1.7, apa lagi, macam mana nak selesaikan soalan ini? Of course kamu akan darab masuk. Jadi akan jadi 0.47x tolak dengan, ini darab saya tak tahu berapa, guna kalkulator lo. 4 darab dengan 0.476. This is 1.88. Sama dengan 1.7x minus 3 times 1.7. This is 5.1. Okay, lepas itu 1.7x tolak dengan 0.747. So sini pula akan jadi 5.1 tolak dengan 1.88. Okay, 5.1 times minus 1.88. This is 3.22. Here is 1.7 minus 0.47. This is 1.23x. Then finally you want to get an x. Nak cari x, dia hanya perlu pindahkan 3.22 divided by 1.23. Okay, so you see, it's very normal mathematics. Satu yang sangat biasanya kamu lakukan pada zaman dulu. Okay, that's all. Then you get the final answer. X equal to 2.61x. Sorry. Okay, so di sini
logaritma yang cikgu ajar dalam tingkatan 4 ni, dia berlaku di langkah mana? I told you, just 2 step only. 2 langkah saja mengaplikasikan log. Seterusnya yang bawah ini bermula dari sini. Bermula dari sini, ini semua matematik. Okay, mana log? Mana kawasan MX? Sini saja, my dear. Cikgu nak tegas sikit sebenarnya, langkah pertama saja itu adalah MX. Langkah pertama sampai langkah ini, satu langkah you jump, di mana indeks turun ke depan. Itu sahaja ilmu baru dalam log dengan menggunakan hukum kuasa. Turunkan saja. Ini tekan kalkulator. Siapa tak pandai tekan kalkulator? Log 2, log 3, log 5. You suruh adik kamu tekan pun dia boleh dapat jawapan. Hanya dia tak faham. Kenapa log 3 sama dengan 0.4771? Dia tak faham. Tapi dia boleh dapat. Yeah. So when you log it, you get this number. Then what I'm going to do this number? Ini semua matematik sudah. Tarak masuk itu semua matematik. So expand it. At the end, you get the unknown X. Once you get the unknown X, you solve the problem. Is that? So ingat, soalan topik ini, subtopik ini dia nak kamu mahir apa? Dia nak kamu mahir kalau nombor indeks asas tak sama, apa mau buat? Macam mana selesai kalau asas sama? Tak lain tak bukan logaritma. That's all. Okay? So sampai sini sampai sini. Okay? Ini saya nanti ajarlah. Ini ini dia logaritma juga. Dia logaritma, tapi dia punya asas adalah I. Cikgu kena terangkan kepada kamu apa maksud I. Nanti saya terangkan. Sekarang saya tak mau masuk itu konsep lain sikit. Okay. Jadi habis satu sebenarnya. Bila dah sampai latihan intensif 3, 4.3 dah habis. Yang belakang ini semuanya menyelesaikan masalah-masalah harian, iaitu kebat. Dia 4.1, 4.14, the last part of this topic. Jadi kalau 4.1, 4.2, 4.3 semua sudah boleh faham, then 4.4 is aras kebat punya soalan di mana dia aras 3, 4, 5, 6. Ya, mengaplikasikannya dalam soalan. Jadi dia bagi kamu senario. Senario macam mana nak buat? Senario saja. Tulis dia mesti muncul indeks ataupun log dan selesai masalah. Hukum-hukum semua guna pakai. Dia boleh selesai. Dan you boleh kaji. You boleh kaji dulu soalan di sini. Okay, verify. Okay. Ini cikgu tak suruh buat dulu lah. You kaji dulu lah. 1-4 itu kita buat. Okay. So, mari kita onkan quizzing.